taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask yourself, who taught you to hate being what God gave you? Bagaimanakah seseorang boleh berubah dari penjenayah jalanan kepada satu simbol yang menentang perkauman, sistem perhambaan dan kekejaman? Beliau menjadi simbol pembebasan orang kulit hitam dan menjadi inspirasi kepada generasi selepasnya. Penjenayah, pendakwah, aktivis dan pencetus revolusi. Inilah sejarah di sebalik nama Malcolm X. Nama kelahiran beliau ialah Malcolm Little. Beliau dilahirkan di Omaha, Nebraska pada 19 Mei 1925. Ibu dan bapanya, Earl dan Louis Little, merupakan pengikut Pan-African aktivis Marcus Garvey. Pemikiran awalnya dibentuk oleh masyarakat sekelilingnya ketika itu yang sangat bersifat perkauman. Ketika membesar, keluarganya kerap berpindah disebabkan ugutan dari kumpulan Ku Klux Klan atau dikenali sebagai KKK, iaitu kumpulan ekstremis kaum kulit putih. Ketika umurnya 4 tahun, rumahnya dibakar. 4 orang pakciknya juga mati dibunuh oleh kumpulan ekstremis kulit putih. Ketika umurnya 6 tahun, Malcolm dan keluarganya terpaksa berpindah ke Michigan. Bapanya, Earl Little, seorang padri dari gereja Baptis, mati dibunuh dan ibunya percaya ia dilakukan oleh kumpulan Black Legion, iaitu kumpulan ekstremis kulit putih, serpihan dari kumpulan KKK. Beberapa tahun selepas itu, ibunya dimasukkan ke hospital mental dan Malcolm serta adik-beradiknya dihantar ke sekolah anak-anak yatim yang berasingan. Di sekolah, Malcolm merupakan seorang pelajar yang bijak. Namun, beliau berputus asa setelah gurunya memberitahu adalah tidak realistik untuknya menjadi seorang peguam bela disebabkan warna kulitnya. Malcolm kemudiannya berhenti sekolah dan menghabiskan masa di Michigan dan Boston. Pada usia 18 tahun, Malcolm pergi ke Harlem dan terlibat dengan perjudian, penagihan, pengedaran dadah dan ejen pelacuran atau bapa ayam. Malcolm ditangkap ketika berusia 20 tahun dan dikenakan hukuman 10 tahun penjara. Malcolm ditempatkan di penjara Charleston State Prison. Di penjara, Malcolm diberi gelaran syaitan kerana kerap menyumpah kitab Bible dan agama. Malcolm juga berkenalan dengan Reginald, iaitu orang yang memperkenalkannya kepada Nation of Islam, ajaran yang dibawa oleh Elijah Muhammad. Malcolm cuba untuk menulis surat kepada Elijah Muhammad, tetapi merasakan ia sangat sukar untuk dilakukan dalam bahasa rasmi. Malcolm kemudiannya memulakan perjalanan pembelajaran sendirinya dengan menulis dan menghafal setiap satu perkataan dalam kamus bagi menambah perkataan dan memperbaiki tulisan tangannya. Di penjara itu juga, Malcolm berkenalan dengan John Bembry, iaitu seorang yang self-educated atau seorang yang pandai dengan belajar sendiri. Melaluinya, Malcolm membentuk minat yang mendalam terhadap pembacaan yang menjadi aset terpenting dalam aktiviti yang dilakukan kemudian. Malcolm membaca setiap buku yang boleh dibacanya kerana padanya ia membuka minda kepada perkara-perkara yang tidak diketahuinya sebelum ini. Pada waktu itu, Malcolm juga menjadi pengikut Nation of Islam. Ketuanya Elijah Muhammad mengajar tentang idea pembebasan orang kulit hitam dan menentang keistimewaan orang kulit putih. Elijah Muhammad juga mengajar pengikutnya bahawa semua orang kulit putih adalah jahat dan keji. Penglibatan Malcolm dalam pasukan debat di penjara menyedarkannya bahawa beliau mempunyai bakat bercakap di depan khalayak ramai. Malcolm keluar dari penjara setelah 6 tahun di dalamnya dan tinggal bersama saudaranya, Wilfred.
Beliau kerap bersolat dan melawat pusat operasi Nation of Islam. Ketika ini, Malcolm menukar nama akhirnya dari Little kepada X. What was it? The last name of my forefathers was taken from them when they were brought to America and made slaves. And then the name of the slave master was given, which we refuse. We reject that name today. You mean you won't even tell me what your father's supposed last name was or gifted last name was? I never acknowledge it whatsoever. Hubungan rapat Malcolm dengan Elijah Muhammad menjadikannya sering dihantar ke serata tempat untuk memanggil orang menyertai Nation of Islam. Kerana bakat dan karisma yang ada pada Malcolm, beliau menjadi suara rasmi Nation of Islam dan mendapat jemputan dari pelbagai universiti terkemuka, stesen TV dan radio. Malcolm memanggil kepada pemisahan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih di Amerika Syarikat. What was your name? It couldn't have been Smith or Jones or Bunch or Powell. That wasn't your name. They don't have those kind of names where you and I came from. No, what was your name? And why don't you now know what your name was then? Where did it go? Where did you lose it? Who took it? And how did he take it? What tongue did you speak? How did the man take your tongue? Where is your history? How did the man wipe out your history? What did the man do to make you as dumb as you are right now? This is American justice. This is American democracy. And those of you who are familiar with it know that in America, democracy is hypocrisy. Now, if I'm wrong, put me in jail. But if you can't prove that if democracy is not hypocrisy, then don't put your hands on me. Democracy is hypocrisy. If democracy means freedom, why aren't our people free? If democracy means justice, why don't we have justice? If democracy means equality, why don't we have equality? Jesus were here in America today, he wouldn't be going to the white man. The white man is the oppressor. He would be going to the oppressed. He would be going to the humble. He would be going to the lowly. He would be going to the rejected and the despised. He would be going to the so-called American Negro. Disebabkan pengaruhnya yang ramai yang muncul secara tiba-tiba, FBI mula mengawasi Malcolm. Malcolm menjadi terkenal di Amerika Syarikat pada tahun 1957 ketika beliau campur tangan di pejabat polis New York kerana ingin mendapatkan bantuan perubatan terhadap ahli Nation of Islam yang dipukul dan ditahan oleh polis. Hampir 4,000 penunjuk perasaan berada di luar. Melihat bagaimana Malcolm mampu mengawal penunjuk perasaan menggemparkan polis New York, Malcolm dikatakan mampu memulakan rusuhan dan meleraikan rusuhan hanya dengan menggunakan tunjukan jari. Pada ketika itu, terdapat juga pergerakan lain yang menuntut hak untuk orang kulit hitam di bawah Martin Luther King. Pendekatan yang diambil Martin Luther King lebih bersifat inklusif dan memperjuangkan integrasi atau penyatuan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Malcolm tidak bersetuju dengan pendekatan integrasi yang dibawa oleh Martin Luther King dan sering menggelarkannya Uncle Tom dalam ucapan-ucapan rasminya. Today they have taken off the white sheet and put on police uniforms. They've traded in the bloodhounds for police dogs, and they're still doing the same thing. And just as Uncle Tom, back during slavery, used to keep the Negroes from resisting the bloodhound or resisting the Ku Klux Klan by teaching them to love their enemy or pray for those who use them despitefully, today Martin Luther King is just a 20th century or modern Uncle Tom or a religious Uncle Tom who is doing the same thing today to keep Negroes defenseless in the face of attack. Walaupun mesej Malcolm semakin didengari ramai, bibit-bibit keretakan hubungan antara Malcolm dan mentornya, Elijah Muhammad, dapat dikesan. Ini disebabkan Malcolm dilihat lebih menonjol di mata orang ramai berbanding Elijah Muhammad. Elijah Muhammad juga tidak bersetuju dengan pendekatan yang ingin diambil Malcolm, iaitu dengan cuba bekerjasama dengan kumpulan bukan kerajaan serta badan-badan agama lain yang juga memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam. Pada Mac 1964,
Malcolm mengumumkan bahawa beliau keluar dari Nation of Islam. Malcolm kemudiannya pergi menunaikan haji dan melawat ke beberapa buah negara. Sekembalinya dari menunaikan haji, Malcolm menjadi Sunni Muslim dan menukar namanya dari Malcolm kepada Al-Hajj Malik Al-Shabazz. Malcolm juga mempersoalkan banyak perkara yang diajarkan kepadanya ketika bersama Nation of Islam. Pendekatan politiknya juga mempunyai nada yang berbeza, di mana beliau sanggup untuk bekerjasama dengan mana-mana badan atau organisasi yang juga memperjuangkan hak-hak untuk orang kulit hitam di Amerika Syarikat. Ketika berada di luar negara, Malcolm telah mendapatkan beasiswa untuk pelajar Amerika berkulit hitam untuk belajar di Universiti Al-Azhar. Malcolm juga telah diberi ijazah untuk berdakwah di Amerika Syarikat. Malcolm juga membawa ulama dari Mekah yang berasal dari Sudan bernama Syekh Ahmad Hasun untuk mengajarnya asas-asas agama. Syekh Ahmad Hasun ketika itu sudah mengajar di Mekah selama 35 tahun. Di Harlem, Syekh Ahmad Hasun dikenali sebagai Musa kerana kelibatnya yang sering dengan pakaian tradisi Sudan dan beliau sering dilihat bersama sebatang tongkat. Syekh Ahmad Hasun bersama Malcolm sehingga beliau meninggal dunia. Malcolm gigih memperjuangkan hak untuk semua golongan orang kulit hitam tanpa mengira agama. Beliau menubuhkan organisasi Afro-American Unity yang menggesa orang kulit hitam membuat apa saja untuk mendapatkan hak kesamarataan. Di tahun-tahun akhir, Malcolm banyak mendapat ugutan dan cubaan bunuh ke atas dirinya. No, I don't worry. I tell you, I'm a man who believed that I died 20 years ago. And I live like a man who is dead already. I have no fear whatsoever of anybody or anything. Namun, beliau tetap menjelajah ke setiap negeri bagi menyampaikan mesejnya. Pada 21 Februari 1965, Malcolm X yang berumur 39 tahun telah ditembak mati ketika menyampaikan ucapannya di Manhattan. Ia dipercayai dilakukan oleh ahli kumpulan Nation of Islam. Pembedahan mayatnya menunjukkan terdapat lebih dari 21 bekas tembakan di dada, bahu kiri, lengan dan kaki. Lebih dari 1,500 orang hadir di hari perkebumiannya. Malcolm meninggalkan seorang balu, Betty Shabazz, dan 6 orang anak. Walaupun umurnya belum menginjak 40 tahun, legasi yang ditinggalkannya memberi inspirasi kepada semua manusia tanpa mengira warna kulit. Malcolm X merupakan contoh manusia yang berjaya mengubah dirinya dari penjenayah jalanan kepada pendakwah, aktivis dan pencetus revolusi yang mengubah landscape politik dan pola perkauman di Amerika Syarikat serta dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmati Malcolm X. Al-Hajj Malik Al-Shabazz. When I was on the pilgrimage, I had close contact with Muslims whose skin would in America be classified as white, and with Muslims who themselves would be classified as white in America. But these particular Muslims didn't call themselves white. They looked upon themselves as human beings, as part of the human family, and therefore they looked upon all other segments of the human family as part of that same family. Now, they had a different look or a different air or a different attitude than that which is reflected in the attitude of the man in America who calls himself white. So I said that if Islam had done that for them, perhaps if the white man in America would study Islam, perhaps it could do the same thing for him.